أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Surah At-Taghabun disebutkan ayat ini, yang disebutkan atau surah ini adalah surah yang kita dah bahaskan sebelumnya. Di antaranya ayat yang menjadi satu peringatan yang cukup besar kepada kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana segala daripada musibah yang ditimpakan ataupun apa saja ujian yang ditimpakan dah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan dulu orang-orang yang beriman ini adalah merupakan orang-orang yang ianya bersifat taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas. Jadi ini sifat orang-orang yang beriman yang apabila Allah serukan ya ayyuhalladzina amanu, itu kepada orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini, itu orang-orang yang beriman. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya min azwajikum, min di sini maksudnya ditabi'in, sebahagian. Sesungguhnya sebahagian di antara isteri-isteri kamu dan sebahagian daripada anak-anak kamu itu aduwwan lakum, adalah musuh kamu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu dengan mereka. Ditabi'in bermakna tidak semua isteri, tidak semua anak itu menjadi musuh. Tapi ada di kalangan isteri dan anak yang menjadi musuh kepada kamu. Ayat ini disebutkan oleh mufassirin di antara sebab nuzulnya, ataupun sebab nuzul ayat ini adalah ketika mana perintah hijrah itu diperintahkan, maka para sahabat yang menyambut seruan hijrah itu ramai. Jadi mereka pun berhijrah. Di kalangan mereka yang berhijrah, meninggalkan Mekah, tanah air mereka, semua meninggalkan. Ada di kalangan mereka meninggalkan harta, meninggalkan rumah. Bahkan ada di kalangan mereka yang terpaksa meninggalkan isteri dan anak ataupun keluarga. Jadi ada mereka yang sanggup, ada mereka yang ditahan, yang dipujuk oleh isteri dan anak-anak mereka supaya tidak berhijrah bersama dengan Nabi. Mereka beriman tapi tak dibagi. Mereka mengatakan kami sabar dengan Islamnya, dengan susahnya ketika memeluk Islam, tapi kami tak sabar di dalam berpisah dengan kamu, iaitu kepada para sahabat yang nak tinggal, nak pergi hijrah, tinggal keluarga. Jadi mereka pun kerana kita panggil sayang, kasih kepada isteri dan anak-anak, mereka tak ikut turut serta berhijrah. Mereka tak dinamakan muhajirin lah. Tapi setelah beberapa waktu, akhirnya mereka dapat keluar dan hijrah sampai ke Madinah. Mereka lihat ketika itu orang-orang di sana dah pun memahami Islam itu dan juga telah faqih, memahami sungguh dengan Islam. Jadi mereka rasa kecewa dan mereka mencari sebab kenapa agaknya mereka ni tak dapat, kerana mereka tak berhijrah. Siapa yang menjadi sebab kepada mereka tak berhijrah?
isteri dan anak-anak. Maka istilahkan bahawa itu di antara bentuk adu ataupun musuh, iaitu disifatkan maknanya menghalang kepada kebaikan. Satu. Yang keduanya adalah melalaikan kamu atau suami itu oleh isteri atau anak-anaknya daripada mengingati Allah, daripada lalai daripada zikrullah, daripada amal ta'at. Ini dimaksudkan musuh. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai dilalaikan kamu oleh harta-harta kamu dan anak-anak kamu. Barang siapa yang berlaku demikian kepadanya, maka mereka itu golongan orang-orang yang rugi. Jadi yang dimaksudkan yang menjadi musuh, isteri yang menjadi musuh, anak yang menjadi musuh ini adalah anak-anak atau isteri yang melalaikan suami atau ayahnya daripada mengingati dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan di antara sebab nuzul ayat ini adalah turunnya kepada seorang sahabat bernama Auf bin Ibn Malik Al-Ashja'i. Ketika seruan jihad dilaungkan, dia nak keluar berjihad, tapi isterinya, dia isteri, ada isteri dan anaknya ramai. Isteri dan anak dia tu menangis, tak bagi dia pergi. Tolonglah jangan tinggalkan kami. Akhirnya dia tak keluar berjihad. Maka turunlah ayat ini, iaitu ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Maka hati-hati, betullah mereka itu isteri dan anak, tapi kadang-kadang sebahagian mereka itu menjadi musuh kepada kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Fahdharuhum, jagalah kamu terhadap mereka itu. Hati-hati. Kalau sekiranya mereka membawa kepada kelalaian kamu daripada mengingati Allah, maka hendaklah kamu itu berhati-hati dan mengetahui yang mana yang lebih utama, iaitu bagaimana yang dimaksudkan. Tapi ini timbangannya bukan timbangan akal, timbangannya adalah timbangan syarak. Sebab nanti orang kata, oh saya nak pergi sini, tinggalkan kepada isteri, anak, dalam keadaan tidak terbela dan sebagainya. Tidak ada timbangannya. Syarak juga mengajarkan kepada kita untuk mengambil perhatian dan kasih dan sayang terhadap isteri dan anak. Tapi janganlah dengan sebab kasih sayang itu menyebabkan kita lalai, dan juga akhirnya kita terjerumus di dalam perkara-perkara yang maksiat dan juga tidak taat disebabkan oleh mereka, iaitu dari kalangan isteri dan anak-anak. Yang ini kena hati-hati. Fahdharuhum, maka hati-hati dengan mereka. Tetapi kamulah wahai suami atau ayah yang mesti ada ilmu bagaimana untuk nak faham yang dimaksudkan dengan mereka itu, yang mana mereka itu adakah menjadi yang musuh ataupun tidak. Jadi kena faham dengan ilmu, bukannya dengan emosi. Kalau dengan emosi, saya nak pergi juga, saya tak kira. Sebab apa yang ni lebih manfaat, lebih ini, kamu tak ada apa nilai dan sebagainya. Tidak, ada cara dia. Hatta kita nak keluar pergi menuntut ilmu pun ada cara dia. Hatta kita nak buat ibadah pun ada cara dia. Yang mana hak-hak kepada keluarga, isteri dan anak perlu ditunaikan terlebih dahulu. Tapi ada di kalangan mereka memang yang menjadi musuh. Nak pergi tempat yang baik, isteri ajak pergi yang tempat yang lalai atau yang tak baik. Yang ini perlu faham lah. Begitu juga dengan anak-anak yang disebutkan.
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan sekiranya kamu memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi, wa taghfiru, dan kamu memaafkan kesalahan mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa tiba-tiba ada ayat itu? Mereka jadi musuh. Kamu kena jaga-jaga, tapi kamu juga kena maafkan mereka. Inilah disebutkan ketika mana sahabat-sahabat yang tak berhijrah, akhirnya ketika mereka berhijrah ke Madinah dah lambat. Mereka tidak melihat kepada orang-orang Madinah ketika itu sudah mendalami kepada agama dan mereka rasa ketinggalan. Mereka marah kepada isteri dan anak-anak mereka. Sebab apa? Kata kamulah menjadi sebab, isteri menjadi sebab, anaklah menjadi sebab. Mereka nak marahlah kepada isteri dan anak dan merasakan mereka tak dapat peluang seperti mana orang-orang yang berhijrah pertama dulu. Maka mereka nak tunding jari kepada anak-anak itu dan juga kepada isteri. Tapi Allah mengatakan, dan sekiranya kamu memberikan maaf, wa tasfahu, dan juga kamu tidak marah kepada mereka. Dalam makna tasfahu juga adalah dianya tidak ataupun kita tak menyimpan, tidak berdendam, dimaksudkan. Wa taghfiru, dan juga kamu memaafkan kesalahan. Ada istilah afu, ada istilah yang disebutkan ghufir. Ghufira, diampunkan. Afu, dimaafkan. Kedua-duanya lebih kurang sama. Dimaafkan, bentuk maaf. Diampunkan, lebih dalam lagi daripada itu. Ya, itu maknanya. Sebab itu juga dengan Auf bin Ibn Malik Al-Asja'i, ketika itu merasa menyesal, merasakan isteri dan anaknya yang menyebabkan dia tak keluar berjihad, maka Allah suruh mereka banyak memaafkan. Sungguh dalam akhlaknya baginda Rasulullah begitu, banyak memaafkan kepada isteri dan anak-anak. Sehingga di dalam memaafkan kepada isteri dan anak-anak itu juga adalah merupakan daripada sikap yang menyebabkan isteri dan anak-anak itu akan berubah daripada aku musuh kepada qurrata ain, kepada penyejuk mata. Sebab apa? Sebab ketika mana Allah menyebutkan tentang dan anjurkan untuk kita saling memaafkan, Allah mengatakan, tidak akan kamu suka kamu diampunkan dan dimaafkan oleh Allah SWT. Maknanya kalau kamu maafkan kepada orang lain, Allah akan maafkan dan ampunkan kepada kamu. Kamu pun nak harapkan maaf dan keampunan daripada Allah. Jadi macam mana caranya? Kamu maafkan orang lain. Lebih-lebih lagi orang yang dekat dengan kita, maafkan. Kalau isteri kita buat salah, dimaafkan. Apalagi kesalahan itu adalah kesalahan mereka terhadap kita. Anak tu buat salah terhadap kita, dianjurkan sangat untuk kita banyak memaafkan. Khusus juga kepada ibu bapa. Kalau kita tak pernah memaafkan anak kita, kemudian tapi kita berharap anak kita itu akan menjadi baik, anak kita itu menjadi saleh atau salihah, tapi dalam masa yang sama kita marah mereka. Bukankah kalau kita marah kepada mereka, Allah murka kepada kita, anak dia? Sampai bila anak dia itu tak akan jadi baik dan saleh? Demikian kalau kamu memaafkan kepada anakmu, sebagai ayah memaafkan kepada isteri, kepada anak, bermakna dalam masa yang sama mendoakan kesolehan atau menjadikan isteri dan anak itu menjadi soleh dan soleh. Itu maksudnya. Tapi kalau dia marah, tak habis dengan marah, masih ada dendam, masih tak puas hati, bila nak datangnya hidayah, bila nak datangnya daripada taufik daripada Allah kepada mereka, sedang terhalang dengan kemurkaan dan kemarahanmu yang menyebabkan Allah juga murka dan marah. Itu yang dimaksudkan.
Jadi banyakkan maaf, berikan maaf. Jangan simpan di dalam hati. Jangan kamu marah. Maafkan kesalahan mereka. Fa inna Allah ghafurur rahim. Kerana semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kerana kalau kamu betul lah untuk nak bagi tahu Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu juga kamu, kalau kamu maafkan, kamu ampunkan, kamu tak marah kepada mereka, kamu juga akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Jadi ada isteri, ada anak. Satu sifat dan sifatkan oleh Allah adalah adalah musuh. Ini sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang anak. Lepas ini ada lagi gelaran yang lain. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kamu dan anak kamu fitnah, adalah fitnah. Tadi disebut sebagai adu, musuh. Tapi musuh yang di sini maksudnya adalah musuh yang apabila dia bersikap dan bersifat seperti mana yang kita sebutkan, iaitu yang menjadi musuh itu adalah bukanlah kadang-kadang mereka itu juga yang mengajak dan sebagainya. Tidak, sebenarnya kita sendiri terlalai dengan mereka dan sebagainya, maka dianya adalah satu musuh yang kuat kepada kita. Maknanya kita kena ada ilmu dan juga mengetahui bagaimana untuk bertindak dengan bijaksana kepada mereka. Betul disebutkan baginda Rasulullah sendiri ketika berkhutbah, Nabi SAW ketika itu melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masuk ke dalam masjid. Mereka berjalan dua-dua seolah-olah mencari sesuatu. Nabi sedang khutbah, berhenti khutbah. Nabi turun daripada mimbar. Nabi pergi ambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian bawa naik ke mimbar, letakkan sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kiri. Nabi mengatakan, Nabi baca, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Nabi sebut begitu. Fahdharun. Ada Nabi baca yang tadi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian. Nabi baca yang begitu. Jadi, tapi yang disebutkan tadi, tapi sikap Nabi itu yang pertama adalah untuk menunjukkan, pertama, Nabi ini adalah sangat pengasih. Dan kasih Nabi itu sangat kasihnya terutama kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan perlakuan yang disebutkan ini dan ditunjukkan ini adalah menunjukkan keutamaan kedudukan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di sisi baginda Rasulullah SAW. Sehingga hari ini yang hairan orang-orang kalau sebut Jaddal Husaini itu Syiah. Kita nisbahkan Nabi itu sebagai datuk kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kerana Nabi berbangga kalau disebabkan kepada mereka berdua kerana cintanya Nabi kepada keduanya. Kenapa mesti disebut Jaddal Husaini? Kita rasa tak senang. Sepatutnya kita memang memuji kepada Nabi dan menyebutkan gelaran yang disukai oleh baginda Rasulullah. Mengasihi kepada mereka yang dikasihi oleh Nabi SAW, termasuklah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan Nabi ketika sujud pun, ketika itu kedua cucunya naik ke belakang baginda Rasulullah, adakah Nabi bangun terus? Tak ada. Nabi tunggu sampai lama. Saat bila mereka naik itu, saat sujud. Sujud itu adalah tempat dan juga perbuatan yang paling hampir seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sujud itu adalah insan yang termulia, yang mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Alangkah mulianya orang yang sujud itu dan orang yang naik di atas belakang orang yang sujud itu. Sebab itu kita kena faham, supaya cinta kita juga tumpah kepada mereka. Seperti kita mengetahui tentang kedudukan para sahabat yang lain ketika menyebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Kita tahu bagaimana kemuliaan dan kedudukannya yang disebutkan imannya kalau ditimbang kepada seluruh orang-orang beriman ketika tak sama dengan kedudukan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kerana cintanya kepada Nabi SAW, kata Nabi, bukanlah kerana amal taat dia, tidak, tetapi apa yang berada dalam hatinya kamu tak boleh tawar dan challenge, kata Nabi. Apa yang ada dalam hati Sayyidina Abu Bakar? Cinta kepada Nabi. Itu luar biasa ni. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab, begitu juga Sayyidina Uthman bin Affan, begitu juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Semuanya para sahabat itu mempunyai kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pada sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlakuan baginda Rasulullah untuk menunjukkan bahawa betapa baginda Rasulullah kasih dan cintanya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampai dalam ketika Nabi khutbah turun dan ambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika itu untuk didudukkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kata baginda Rasulullah ketika dia mengambil Sayyidina Hasan Husain mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Kemudian dia mengatakan aku melihat kepada dua budak ini iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sedang berjalan dan tercari-cari sesuatu, maka aku tak mampu bersabar, tak tahan aku melihat keadaan mereka itu. Allah yang kasih itu, dia tak sabar melihat apa yang berlaku kepada orang yang dia kasihinya. Kemudian sehingga aku memotong percakapanku dan aku menaikkan mereka di keduanya di sisiku, kata baginda Rasulullah. Jadi ini menunjukkan kedudukan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jauhlah kalau kita nak mengatakan Nabi itu ditimpa fitnah ataupun Nabi itu digugat dengan perkara-perkara duniawi, hasyalillah. Jangan kita tuduh seperti itu. Atau Nabi terpengaruh dengan syaitan. Mana ada dalam Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menuduh kepada Nabi dengan gelaran-gelaran seperti ini, kita kena berhati-hati. Kedudukan baginda Rasul mulia tidak boleh untuk kita nak letakkan mereka itu seperti kita manusia biasa. Kalaupun perbuatan Nabi itu nampak seperti biasa ataupun mungkin adalah seperti perkara-perkara yang menimpa, akan tetapi tidak sama sekali dari apa perlakuan baginda Rasulullah dan tindakannya itu, kecuali ianya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya adalah merupakan di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan semuanya kebaikan kepada kita umat. Bermakna kalau dalam hal seperti ini yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah, maka ianya menjadi satu rukhsah dan juga kebolehan kepada seseorang itu yang dalam kedudukan seperti itu untuk nak dia berbuat demikian. Kalau tidak, bermakna sama sekali tak boleh. Bermakna banyak membuka ruang dengan tindakan dan apa yang dibuat oleh Nabi, kerana Nabi itu adalah syarat yang membuat syariat. Maka bila Nabi buat sesuatu, bukanlah untuk menunjukkan akan kekurangan atau kelemahan Nabi SAW, tapi adalah untuk nak menunjukkan Nabi SAW itu memberikan keringanan, dan juga Nabi SAW nak ajar kepada kita dan berikan peluang kepada kita, khususnya kita ini yang mana akan ditimpakan dengan fitnah-fitnah yang begitu berat. Itu maksudnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah. Jadi pertama adu, keduanya fitnah. Anak-anak itu menjadi fitnah, tapi harta itu adalah fitnah. Maksudkan harta itu adalah, atau harta dan anak yang menjadi fitnah itu yang disebutkan adalah bala, iaitu ujian. Yang melalaikan daripada anil akhirah, daripada akhirat, itu yang dimaksudkan fitnah. Yang menyebabkan kamu itu ditarik untuk berbuat perkara yang haram. Seperti mana anak ini yang menyebabkan kita bermusuh dengan orang lain. Anak ini yang menyebabkan kita tak
taat kepada Allah, buat maksiat. Ini yang disebutkan fitnah. Harta yang menarik seseorang itu untuk lalai kepada Allah, harta yang menyebabkan seorang itu berbuat maksiat dengan hartanya, melupakan seseorang itu daripada akhirat harta. Maka ini yang disebutkan hanya saja harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan Allah pada sisinya terdapat ganjaran yang besar. Memanglah disebutkan bahawa disebutkan demikian fitnah ujian kepada kita supaya kita berhati-hati dengannya, disebutkan. Sebab Allah dah janji dah, memang pun zuyina linnas hubbu syahawati minan nisa wal bani, dihiaskan kepada manusia itu dengan cinta kepada perempuan dan anak dan harta dan emas dan perak dan ladang dan kuda. Itu di antara yang disebutkan tentang sifat dan sikap manusia terhadap benda-benda ini. Memang suka, cenderung. Cuma dia menjadi fitnah lah. Benda-benda yang kita sayang ini boleh mendatangkan fitnah. Yang tak boleh datang fitnah ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul saja. Cinta kepada Allah bawa fitnah mana boleh? Tak. Cinta kepada Allah itu dan cinta kepada Rasul bukan bawa fitnah, bawa kemanisan. Betul dikatakan bahawa 3 perkara yang mana sekiranya seseorang itu miliki dan ada padanya, maka wajadah halawatul iman, dia akan dapat kemanisan iman. Yang pertama sekali adalah yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa, iaitu menjadikan Allah dan Rasul yang paling dia cintai dari selain daripada keduanya. Dan hadis ini juga menunjukkan kedudukan Nabi SAW, sehingga domer itu yang disebutkan huma itu kembali kepada Allah dan Rasul. Dikaitkan, tapi bukanlah penyamaan. Tidak. Masyaallah, Allah SWT itu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Tapi nak menunjukkan kemuliaan Nabi di sisi baginda Rasulullah yang mesti kita cinta kepadanya, yang menjadi syarat kepada kita iman, menjadi syarat untuk mendapatkan kemanisan iman. Itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, tidak, yang mana keduanya paling kita cintai. Tidak ada yang lain daripada keduanya yang paling kita cintai, baru dapat kemanisan iman. Begitu. Cinta kepada Allah tak bawa fitnah, cinta kepada Rasul tak bawa fitnah. Kalau ada orang kata, oh cinta kepada Rasul ni berlebihan, nanti jadi bahaya. Bahaya apa? Yang bahaya tak cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul tak akan bahaya punya, bahkan dia akan bahagia. Tak ada lagi dalam sejarah orang cinta kepada Rasulullah bahagia. Mana ada? Yang kita tahu orang yang cinta kepada Nabi itu yang dalam bahaya. Tiba-tiba hari ini ada kenyataan mengatakan bahayanya kita cinta kepada Rasul, bahayanya kita puji kepada Rasul. Macam mana boleh bahaya puji kepada Rasul? Kita puji kepada orang lain kadang-kadang melangit tingginya. Kadang-kadang kita memuji kepada diri kita pun tak ada batas. Tiba-tiba memuji kepada Rasul, tak boleh, bahaya, tak berlebih-lebihan. Lebih mana lebihnya? Kalau begitu sahabat teruklah, sahabat lebih teruk. Dahsyatnya dengan Nabi SAW, pujinya, perbuatannya. Bahkan kalau boleh nak sujud kepada Nabi SAW, kalau begitu untuk nak tunjukkan penghormatan, maknanya dah tak tahan sangat, dah tak tahu nak buat apa. Last sekali kalau boleh ya Rasulullah, kami sujud kepada kamu. Bukan kerana nak menyatakan Nabi itu Tuhan, tidak saja. Tak akan para sahabat sampai begitu teruk dalam pemikirannya terhadap baginda Rasulullah ketika minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ini unta adalah yang tak ada akal, kami ini orang berakal. Kalau boleh kami yang sepatutnya sujud kepada kamu daripada unta tersebut. Bukan bermakna sujud yang diingini oleh para sahabat itu menyembah kepada Nabi seperti Tuhan. Tidak. Tak akan mustahil. Sahabat yang dididik oleh Nabi SAW
nak menyembah kepada Nabi itu syirikkan kepada Allah? Tak. Dan Nabi faham pula akan sikap dan apa yang diingini oleh para sahabat itu. Nabi tak mengatakan, kamu ni syirik kepada Allah. Tidak, Nabi kata, tak boleh seorang hamba itu sujud kepada hamba yang lain. Seorang manusia itu sujud kepada manusia yang lain. Nabi cakap begitu sebab mereka faham, bukan sujud mereka yang dimaksudkan itu adalah untuk menyembah kepada Allah. Tapi perbuatan sujud itu Nabi tak bagi. Sebab Nabi kata, kalaulah sekiranya aku boleh membenarkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang isteri sujud kepada suaminya. Begitu, untuk menunjukkan kedudukan suami terhadap isterinya. Menunjukkan bahawa Nabi taklah mengatakan ini perbuatan syirik dan sebagainya. Tidak. Tapi memahami dalamnya cinta para sahabat kepada Nabi. Nabi cuma tak maulah nantinya perbuatan itu disalahartikan, seperti mana orang-orang sekarang ini mudah untuk salah arti kepada perbuatan orang lain. Yang itu dimaksudkan. Jadi hati-hatilah kamu dengan harta dan juga anak-anak kamu, kerana dia disebut sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai perkara yang boleh membawa kepada kamu itu, kalau tak kena kepada caranya, akan menjadi fitnah, ujian kepada kamu, akan membawa kamu lalai dan lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Itu yang dimaksudkan. Sedangkan Allah dan Allah itu pada sisinya adanya ganjaran yang besar. Supaya kita faham, dalam hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita dahulukan. Seperti mana kalau kita ni memenuhi daripada kehendak isteri dan anak pun, mestilah ianya memenuhi kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang kita baik kepada isteri dan anak, kita layan dan sebagainya? Sebab Allah yang perintahkan kepada kita, dan Nabi yang telah menunjukkan contohnya di dalam kita ini buat. Jadi apabila kita baik dengan cara Nabi baik kepada isteri dan anak-anak, bermakna kita dah buat satu ibadat. Kita dah mengikuti sunnah Nabi dan tuntutan syariat untuk kita melayani dan juga berakhlak dan juga beradab kepada isteri dan anak-anak kita. Maka inilah ubat yang paling mujarab untuk kita, supaya supaya isteri dan anak itu tidak menjadi musuh kepada kita. Akan tetapi ada tetap suami yang baik, isteri yang tak baik. Bahkan itu telah disebut oleh Allah SWT, seperti isterinya Nabi Nuh, isterinya Nabi Lut, suaminya Nabi dan Rasul, tapi dia adalah kedua-duanya ingkar kepada Allah SWT. Mana-mana kadang-kadang dah usaha dah cuba dah bagi dah berakhlak beradab akan tetapi tak boleh tak nak juga terima, tak mau juga ikut. Maka ini semuanya adalah hidayah, itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermasa anak, isteri dan anak, ada beberapa gelaran yang disebutkan. Yang pertama, dia boleh menjadi adu, iaitu musuh. Yang kedua, fitnah. Yang ketiga, qurratu ain. Demikian yang diajarkan kepada kita untuk berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita banyak doa yang itu, supaya jangan sampai jadi musuh, jangan jadi fitnah, tapi jadi penyejuk mata. Yang dimaksudkan. Jadi di sisi Allah itu ada ganjaran yang besar. Memang maknanya mereka ini beratnya kita, macam sahabat tadi, susahnya nak hijrah, nanti tinggal sayang kepada isteri, sayang kepada anak, tak jadi untuk nak hijrah. Yang Auf bin Ibn Malik Al-Suja'i tadi tak dapat keluar jihad, sayang kepada isteri, sayang kepada anak. Sedangkan di sisi Allah itu ada ganjaran yang besar daripada itu. Begitu juga kalau isteri dan anak. Kalau isteri-isteri sabar kepada suaminya, kalau suaminya nak buat ibadah, dianjurkan dan redha, bukannya dihalang-halang ataupun disekat-sekat. Jadilah isteri yang bukan bersikap dan bersifat seperti musuh, dan juga menjadi fitnah kepada suaminya. Jadilah penyejuk mata kepada
suami. Supaya apa? Supaya jalan yang paling mudah seorang isteri itu masuk ke dalam syurga apabila dia baik kepada suaminya. Iaitu apabila dia mati, suaminya redha kepadanya, maka dia boleh masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu pun. Bukan redha tu maknanya alhamdulillah mati saja. Redha ni maknanya dia memang dalam keadaan kasih sungguh, sayang sungguh, dan dia redha kepada isterinya yang telah melayani, telah menguruskan dia dengan baik. Itu redha. Wallahu ta'ala alam. Jadi dalam dua ayat yang kita bacakan ini adalah menyentuh mengenai tentang kekeluargaan, khususnya adalah tentang isteri dan anak. Begitu juga dengan harta. Yang ketiga-tiga perkara ini adalah merupakan ujian yang paling berat kepada seseorang itu. Maka perhatianlah kamu kepada ketiga-tiganya, supaya kamu melepaskan dan meletakkan dia pada tempat dia, supaya nantinya kamu tidak akan terpesong dan terlalai dengan sebab ketiga-tiga perkara ini. Dan ianya adalah satu fitnah yang begitu berat, ujian yang begitu berat kepada kamu. Jadi bagaimana? Iaitu dengan kamu mendidik kepada mereka dengan didikan yang baik. Isteri dan anak itu tanggungjawab seorang suami untuk didik kepada mereka. Bila kamu didik kepada mereka dan mereka ada ilmu, insya-Allah mereka akan menjadi yang disebutkan adalah penunjuk mata kepada kamu. Wallahu ta'ala.